Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang berhormat Macang untuk menjawab soalan Yang berhormat. Semasa menjelang suatu musim perayaan utama dalam negara, kerajaan akan melaksanakan kaedah kawalan harga barangan melalui skim kawalan harga musim perayaan untuk menyekat kenaikan harga yang tidak menasabah kerana permintaan tinggi pada musim-musim perayaan. Penetapan jumlah barangan adalah mengikut musim perayaan, sama ada Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan, Hari Gawai, Hari Raya Puasa, Deepavali atau Christmas. Dan bagi jenis barangan adalah terdiri daripada ayam, daging, telur ayam, sayur-sayuran, barang kering dan juga hasil daripada laut. Dan kerajaan akan mengkaji dari masa ke semasa keperluan penambahan barangan mengikut musim perayaan, kerana ianya banyak bergantung kepada permintaan pengguna di atas sesuatu barangan khususnya pada musim perayaan. Terima kasih. Ya, Macang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sekarang ini rata-rata orang bercakap tentang kenaikan kos sara hidup. Apabila kita bercakap tentang kenaikan kos sara hidup, maka sudah tentulah ianya akan dikaitkan dengan kenaikan ataupun peningkatan harga barang-barang keperluan. Kita dapati banyak peniaga yang telah mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang sesuka hati mereka pada kadar yang tidak berpatutan dengan meletakkan pengurangan subsidi minyak sebagai salah satu daripada alasan. Soalan tambahan saya, apakah kerajaan bercadang untuk meningkatkan lagi hukuman di bawah Akta Kawalan Harga dan Aktiviti Pencatuan 2011 kepada peniaga-peniaga yang tidak mengikuti syarat-syarat terhadap harga-harga barangan kawalan dan juga memasukkan beberapa jenis barang-barang keperluan untuk dimasukkan di dalam kawalan harga ini. Dan yang kedua, rakyat mempunyai alternatif untuk ke kedai rakyat satu Malaysia, tetapi kedai rakyat satu Malaysia masih belum menyeluruh di negara ini. Adakah kerajaan bercadang untuk menggalakkan pengusaha-pengusaha kedai rakyat satu Malaysia ini yang ada merasa tertekan akibat daripada deposit yang dikenakan pada kadar yang agak tinggi, iaitu 450,000. Adakah kerajaan bercadang untuk mengurangkan kadar deposit ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, memang kita mengetahui mengenai dengan kos sara hidup yang meningkat kebelakangan ini. Tetapi banyak tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk menentukan supaya harga barangan ini dapat dikawal daripada masa ke semasa. Dan untuk soalan Yang Berhormat mengenai dengan kesalahan-kesalahan ataupun penalti yang ditetapkan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi segi kesalahan dan juga penalti di bawah Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan 2011, pertamanya mencatut atau membuat keuntungan tinggi yang tidak menasabah dalam menjual atau membekal barangan, iaitu kesalahan di bawah Seksyen 14 Akta Kawalan Harga dan anti pencatutan. Dan yang keduanya, menjual barang harga terkawal melebihi daripada harga maksimum yang ditetapkan. Bagi segi bukan pertubuhan perbadanan individu, kesalahan pertama Yang Berhormat 100,000 ataupun penjara 3 tahun. Kesalahan yang kedua atau berikutnya ialah 250,000 atau penjara 5 tahun. Compound maksimum
RM50,000. Itu bagi segi pertubuhan perbadanan individu. Sekiranya pertubuhan perbadanan ataupun syarikat, kesalahan pertama RM500,000, kesalahan kedua atau berikutnya RM1 juta dan compound maksimum ialah RM250,000. Bagi segi penalti ini begitu tinggi sekali Yang Berhormat, tetapi ada juga tindakan ataupun diambil kesempatan oleh peniaga-peniaga. Dan untuk itu juga Yang Berhormat, bagi segi gagal meletakkan tanda harga bila kita adakan skim kawalan harga musim perayaan, bagi segi individu denda maksimum RM10,000, compound maksimum RM5,000, bagi syarikat RM20,000, compound maksimum sebanyak RM10,000. Mengenai dengan barangan tambahan seperti yang disoalkan oleh Yang Berhormat, saya telah nyatakan bahawa kerajaan akan mengkaji daripada masa ke semasa keperluan penambahan barangan mengikut musim-musim perayaan. Sekiranya perlu ditambah, kita akan tambah apabila menjelangnya perayaan-perayaan yang saya sebutkan tadi. Dan yang keduanya mengenai dengan kedai krim. Pada tahun ini kerajaan berhasrat, kementerian akan berusaha untuk menambahkan sebanyak 60 lagi buah kedai krim di seluruh negara, 60 buah. Jadi mungkin kawasan Yang Berhormat juga kalau perlu kita boleh tentukan 60 buah krim daripada 128 kedai krim yang sedia ada sekarang ini. Dan di dalam kedai krim sekarang ini kita telah, oleh kerana untuk nak menangani kos sara hidup ini, kita telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk penambahbaikan jualan di dalam kedai-kedai krim. Kalau dulunya kedai krim ni adalah barangan kering semata-mata, tetapi sekarang ini kita telah mengadakan pilot projek bersama dengan MOA di Lembah Kelang, sebanyak 10 buah kedai krim di Lembah Kelang. Dalam percubaan kita jual barang-barang basah, ikan, sayur dan sebagainya. Ini percubaan dan insya-Allah sekiranya berjaya kita akan kembangkan jualan barang-barang basah ini di seluruh kedai-kedai kering yang terdapat. Terima kasih. Yang Menteri patut mengarahkan kepada speaker. Okey. Bukit Gantang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya ialah, apakah kriteria kedai krim yang nak dibuka di satu kawasan? Adakah kerana hanya keperluan kepada modal saja, ataupun kerana kawasan tersebut terdiri dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah? Yang keduanya, minta senaraikan. Saya minta supaya kementerian senaraikan kedai yang menjual ayam RM1 untuk seluruh negara. Ya, Yang Berhormat, sebenarnya soalan tambahan ni hanya satu. Macam pun dua, Bukit Gantang pun dua. Jadi boleh pilihlah mana satu boleh jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Nak jawab Datuk ayam Speaker. 1 ekor pun RM1 pun boleh. Mengenai dengan kedai krim yang kita wujudkan di seluruh negara, kita bergantung kepada kadang-kadang ada permintaan dan kita rasa perlu kita wujudkan kedai krim di kawasan-kawasan itu, kita akan wujudkan. Tetapi hasrat kerajaan supaya tiap-tiap kawasan parlimen di seluruh negara akan diwujudkan kedai krim satu Malaysia, insya-Allah. Even kawasan Yang Berhormat sendiri juga sekiranya perlu kita akan usahakan supaya 222 kedai krim di seluruh negara akan diwujudkan untuk membantu supaya pengguna akan mendapat barangan yang begitu murah di kedai krim. Dan soalan yang kedua tu saya ingat tak perlu saya jawab. Terima kasih.